Trend kes gangguan seksual kanak-kanak membimbangkan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam Berita Tengah Malam. Kes gangguan seksual melibatkan kanak-kanak menunjukkan trend membimbangkan dengan 35 kes dilaporkan pada tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri yakin terdapat banyak lagi kes yang tidak dilaporkan atas pelbagai faktor. Kita lihat laporan sekarang ini banyak kes. Cuma kes yang dilapor saja yang kita tahu. Mungkin ada juga kes-kes yang tidak dilaporkan kerana ibu bapa mungkin malu ataupun kanak-kanak itu tidak tahu bagaimana nak melaporkan. Sebab itu kita perlu kerjasama kalau kanak-kanak ini mungkin dia pergi ke sekolah. Kalau ada cikgu yang rapat dengan dia, itulah menjadi orang boleh terdekat bagi dia nak berkongsi supaya cikgu boleh membantu untuk membuat tindakan lanjut, to take action. Beliau menyatakannya selepas melancarkan Jerayawara Kasih KPWKM Ad Advokasi Anti Gangguan Seksual Negeri Selangor. Isu gangguan seksual dalam kalangan kanak-kanak juga boleh mengakibatkan trauma dan memberi kesan jangka panjang jika pelaku terdiri daripada individu terdekat. Seorang wanita dan teman lelakinya ditahan kerana disyaki mendera seorang kanak-kanak di Pansapuri Taman Mengelembu Impiana Adil Ipoh. Mangsa seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun dan merupakan anak kepada wanita berkenaan. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam kenyataan memaklumkan tangkapan hasil maklumat orang awam di sekitar kawasan terbabit. Mangsa ditemui orang awam dalam keadaan kelaparan di hadapan rumahnya dan terdapat kesan kecederaan di seluruh badan. Pihak polis turut merampas paip getah dan rotan yang dipercayai digunakan oleh suspek untuk memukul mangsa. Hasil saringan mendapati teman lelaki wanita itu dipercayai positif syabu. Suspek direman 5 hari bagi membantu siasatan dan mangsa dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Baik, 2 individu ditahan dalam operasi membantras penyelewengan diesel di Taiping. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, ia hasil pemantauan dan intipan selama 2 minggu. Pemantauan memerhatikan kegiatan pembelian minyak diesel menggunakan lori dan pacuan 4 roda. Kedua-dua pemandu kenderaan terbabit tidak mempunyai kebenaran bertulis atau permit khas bagi membeli minyak berkenaan. 2 kenderaan pacuan 4 roda itu disyaki membeli minyak diesel berulang kali. 7 tong drum dengan anggaran 1,320 liter minyak diesel dan 2 kenderaan pacuan 4 roda disita, membabitkan nilai rampasan keseluruhan mencecah lebih RM108,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri di Seri Perdana Putrajaya. Turut berlangsung mesyuarat bersama delegasi Malaysia dan Brunei sebelum pertemuan 4 mata antara Sultan Hassanal Bolkiah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 perjanjian persefahaman ditandatangani kedua-dua pihak sebagai langkah mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-Brunei. Antaranya berkaitan perpindahan banduan antarabangsa. MOU kedua melibatkan kerjasama dalam bidang belia dan sukan. Di samping MOU kerjasama dalam bidang kehakiman syariah. Lawatan negara Sultan Hassanal Bolkiah itu bertepatan dengan perundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ALC ke-24 yang akan dihadiri Baginda dan Datuk Seri Anwar. Di sebelah malam pula, Perdana Menteri meraihkan Sultan Hassanal Bolkiah dalam majlis jamuan malam di Malaysian Petroleum Club KLCC. Turut mengiringi Raja Permaisuri Pengiran Anak Saleha dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Mohtar.
Majlis yang dihoskan Perdana Menteri itu diadakan sempena lawatan 3 hari baginda ke Malaysia. Perdana Menteri mengalu-alukan pengumuman pelaburan tambahan sehingga 5 bilion euro oleh Infineon Technologies. Keyakinan syarikat itu terhadap ekosistem pelaburan Malaysia mencerminkan kedudukan negara yang penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Pelaburan itu selaras gagasan ekonomi madani yang menyasarkan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Pengumuman itu lanjutan daripada perbincangan Perdana Menteri dengan Ketua Pegawai Operasi Infineon, Dr. Roger Wichberg pada 24 Julai. Infineon berhasrat meningkatkan kemudahannya di Kulim Kedah untuk membina loji fabrikasi kuasa silikon karbida SiC 200mm terbesar dunia. Pelaburan baharu tersebut untuk tempoh 5 tahun akan datang. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memangkin sektor perindustrian di kawasan berpotensi sepanjang jajaran. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, ia bukan sahaja dijadikan sebagai jaringan pengangkutan, malah bakal menyediakan perkhidmatan pemindahan kargo. Jadi ini adalah satu faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan kawasan perindustrian. Kerana untuk memastikan ECRL ini berjaya, kita juga perlu pastikan ada kargo yang boleh diangkut. Jadi adalah satu menang-menang ataupun win-win situation apabila ada kawasan perindustrian di sini. Apabila kita boleh dapat membawa kawasan perindustrian, untuk rakyat tempatan ada peluang pekerjaan. Untuk ECRL pula ada kargo yang boleh diangkut. Kerana kita perlu create the demand. Penggunaan ECRL untuk memindahkan kargo itu juga nanti selaras dengan dasar MOT yang menyasarkan pengurangan kebergantungan kerja pemindahan kargo ke pelabuhan menggunakan jalan raya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri dialog bersama PIBG di sebuah sekolah di Kuala Terengganu. ECRL dijangka mula beroperasi pada 2027. Sektor ekonomi digital teras utama dalam menjayakan kerangka ekonomi madani. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yakin selain infrastruktur yang lengkap, politik yang stabil dan hala tuju yang jelas menjadi kunci menarik pelaburan berimpak tinggi. Hasrat salah satu syarikat beliau, Tesla, untuk meletakkan ibu pejabat regional headquarters di Cyberjaya. Okay. Semua ini saya percaya tidak mampu berlaku tanpa kestabilan politik, tanpa hala tuju pertumbuhan ekonomi yang jelas dan mampan, serta kesungguhan terutama dari segi political will untuk melaksanakan beberapa perubahan. Jelas kita lihat dari segi ekonomi. Beliau menjadi tetamu bicara naratif khas di Angkasa Puri, Kota Media. 150,000 peserta disasar menyertai TVET khusus untuk wanita jelita. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu dinaikkan dari sasaran asal. Berikutan program itu telah menerima 7,000 permohonan dalam 10 bidang kemahiran. Kepada guna tenaga wanita yang berkemahiran sangat-sangat tinggi, namun mereka tidak dapat latihan mengikut bidang-bidang yang menjadi permintaan kepada industri. Oleh sebab itu, langkah yang dilakukan oleh jelita ini adalah merupakan satu langkah proaktif. Beliau berkata demikian pada majlis pelancarannya di WTC Kuala Lumpur. Program diterajui Rizda itu menawarkan bidang latihan seperti teknologi maklumat, teknologi kejuruteraan, kecantikan dan fashion serta pengangkutan dan logistik. Syarikat yang terlibat dengan projek fasiliti kesihatan diingatkan untuk memastikan kerja disiapkan mengikut jadual dan syarat yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ini bagi menjamin manfaatnya dapat disampaikan kepada rakyat.
Terbaharu, penyerahan surat setuju terima SST membabitkan projek pembinaan blok baharu Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Kangsar, Perak. Ia melibatkan kos lebih 20 juta ringgit. Projek ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan sedia ada yang dibina pada tahun 1973 dulu dan sudah tidak mampu untuk menampung pertambahan bilangan pesakit dengan kadar purata 42,000 lebih orang setahun. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan SST berkenaan di Ibu Negara. JKR kini sedang melaksanakan 71 projek melibatkan fasiliti kesihatan di seluruh negara. Satu pertemuan bersama 100 koperasi terbaik seluruh negara akan dibuat September ini. Menteri Kuskab Dato' Ewan Benedict berkata ia bagi mewujudkan sinergi antara koperasi terlibat selain membincangkan isu-isu berkaitan. Ini termasuk isu dasar LHDN yang sering dibangkitkan anggota koperasi terhadap cukai koperasi. Lebih ramai rakyat yang memerlukan mendapat menikmati ataupun berkongsi hasil kejayaan koperasi-koperasi. Kuskab juga memainkan peranan penting dalam menjayakan cadangan pembangunan bandar koperasi di seluruh negara. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan kunci rumah mampu milik kepada anggota koperasi Tunas Muda Sungai Arab Berhad di Bayan lepas. Baik, pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor ditetapkan pada 9 September. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan hari penamaan calon pada 26 Ogos. Undi awal 5 September. Seramai 3,370 petugas dilantik bagi mengendalikan kedua-dua PRK. Ia melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 6 juta ringgit. PRK diadakan bagi mengisi kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai. Polis memandang serius perbuatan khianat, merosakkan bendera dan menconteng poster. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan memaklumkan 62 laporan diterima setakat semalam. Daripada jumlah itu, polis membuka 5 kertas siasatan membabitkan pelbagai kesalahan termasuk berkaitan kes khianat. Pihaknya menggerakkan hampir kesemua pasukan op cantas dan pasukan di bawah Ketua Polis Daerah untuk mengesan individu terbabit secara langsung atau sebaliknya. Mereka didapati bersalah akan berdepan tindakan undang-undang. Bukan sahaja menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada komuniti setempat terutama di kawasan luar bandar, malah penubuhan pusat ekonomi digital PADI di Kelantan banyak membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi penduduk. Ikuti kisah kejayaan usahawan PADI yang disediakan wartawan Majidah Ismail. PADI Panyit yang terletak di Dun Temangan Macang umpamanya. Penubuhan pusat itu memberi manfaat kepada lebih 5,000 komuniti berdaftar. Pengurusnya Muhammad Zafirul Muhammad Nasir berkata, PADI Panyit menyediakan bimbingan dan melahirkan usahawan mikro yang mahir menggunakan teknologi digital. Seperti sedia maklum bahawa kita di dalam dunia pendigitalan. So secara automatik kita menghasilkan ataupun melaksanakan kelas-kelas pendigitalan lah untuk membantu usahawan ataupun mengangkat usahawan ke persada yang lebih tinggilah. Setakat bulan lepas, 439 peserta mengikuti program keusahawanan dan ICT. Daripada jumlah itu, 11 usahawan aktif dilahirkan. Antaranya Ahmad Fahmi Ghazali yang diangkat sebagai usahawan ikon PADI Panyit. Usahawan berusia 29 tahun ini menyambung legasi perniagaan keluarga yang mengusahakan produk sos pencicah dan cuka sejak 2010 yang dibangunkan secara kecil-kecilan. Perbezaan pasaran daripada tradisional kepada pasaran
kita kata digital. Sangat-sangat banyak perbezaan. Yang mana dari segi tradisional kita banyak terpaksa keluar menjajah sendirilah, kalau kita kata menjajah sendiri. Kita naik kenderaannya, kita pergi jajah di mana kedai-kedai yang ada berdekatan dengan kilang kita lah. Jadi bila ada platform digital ni, kita hanya duduk di rumah, kita buat live, kita buat iklan di Facebook, di TikTok. Hasilnya daripada pembelajaran melalui Paddy Panjit. Bila ada platform ni, kita dapat pelanggan melalui banyak lagi. Pelanggan luar daripada kawasan Kelantan terutama sekali. Daripada Kuala Lumpurnya, Johornya. Jadi alhamdulillah lah. Sangat-sangat banyak perubahan. Menurut Fahmi, platform digital memberi impak berganda apabila produknya mengalami peningkatan keuntungan jualan daripada RM7,200 sebulan kepada RM9,400 sebulan. Ibu Fahmi yang juga pengasas produk, Zainiza Daud, telah berkata beliau kini tidak menang tangan dan mengupah 5 pekerja termasuk ibu tunggal daripada kalangan penghuni Pondok Hidayah Machang untuk melancarkan proses pengeluaran produk. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Kelantan, Abdul Mubin Muhammad Zain memaklumkan penglibatan masyarakat luar bandar dalam program anjuran padi di Kelantan amat baik. 2,294 usahawan berjaya dilahirkan menerusi padi daripada jumlah keseluruhan 133,000 pengguna padi di seluruh negeri ini. Kita dapati penglibatan pemimpin-pemimpin setempat untuk membantu untuk menjayakan usaha-usaha padi untuk mengenal pasti masyarakat setempat yang berpotensi untuk kita lahirkan atau untuk kita jadikan sebagai usahawan-usahawan melalui media digital platform. Setakat ini alhamdulillah semua panel-panel penasihat di SPADI telah berjaya ditubuhkan dan kita dah dapat banyak panggilan daripada mereka untuk dapatkan pandangan kita, nasihat kita untuk memulakan langkah-langkah seterusnya. Pada masa ini terdapat 72 buah padi di seluruh Kelantan, paling banyak di Jajahan Gomusang, Kuala Krai dan Jeli. Laporan Majidah Ismail, RTM. Memperkasa institusi tahfiz dengan elemen pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Itu antara manifesto Kedah Madani yang ditawarkan gabungan PH dan BN pada PRU DUN ke-15. Pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Datuk Seri Mazhir Khalid berkata, pemerkasaan tersebut penting bagi memastikan anak-anak muda yang mahir dalam ilmu agama turut mahir dalam bidang teknikal. Kita nak TVET kerajaan tu JV, joint venture dengan institusi agama yang ada di negeri Kedah. Di negeri Kedah ni banyak betul di negeri Kedah. Jadi kita boleh join dan kita sama-sama membangunkan manusia tu. Dia menjadi seorang yang sememangnya pakar dalam agama, tapi pada masa sama dia juga seorang yang mahir dalam ilmu yang berkaitan dengan teknikal. Beliau yang juga calon BN bagi kawasan Dun Pedu menyatakannya selepas lawatan ke Pondok Pengajian Agama Zawiyah Nasiriyah di Padang Terap. Agihan bantuan kepada sesebuah kawasan perlu diberikan dengan adil tanpa mengira kefahaman politik. Pemberian wajar disalur berdasarkan kelayakan penerima. Bantuan-bantuan ini telah dipotong. Sebab itu saya tengah bercakap sebelum ini. Apabila masalah parti ini kita ketepikan, kita kena bagi kepada yang mempunyai hak. Apabila mereka layak untuk menerima bantuan, tidak kiralah mereka ini berwarna hijau ke, warna biru ke, warna merah ke, kita kena bagi bantuan kepada mereka. Jadi kita mestilah menjadi kerajaan yang adil. Datuk Muhammad Sabri mengulas aduan penduduk yang mendakwa tidak menerima bantuan kerana aliran politik berbeza. Selain menyantuni penduduk di sekitar Lorong Kemunting Pasir Panjang, beliau turut meluangkan masa hampir 2 jam mendengar keluhan masyarakat setempat. Di Kuala Nerus, calon BN Dun Seberang Takir Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman membidas dakwaan beliau hanya turun padang pada musim PRU Dun.
Sebaliknya, beliau yang juga bekas Menteri Besar Terengganu sering menyantuni penduduk sejak diberi mandat 3 penggal menyandang kerusi tersebut. Janganlah maknanya retorik, jangan menipu rakyat. Dia boleh melihat daripada media-media saya yang sebelum ini. Saya, alhamdulillah, daripada bermula negeri Terengganu jatuh kepada PAS, saya tak pernah tinggal rakyat seberantakir. Saya teruskan gerak kerja saya sampai ke saat ini. Kerana bagi saya, kita sebagai seorang pemimpin, hakta kita kerajaan ataupun pemangkan, tanggungjawab kita menjaga rakyat dalam kawasan kita. Beliau sebelum itu mengadakan walkabout di Pasar Malam Kampung Baru seberang Takir, Kuala Nerus. Baik, PRU DUN ke-15 di Negeri Sembilan, daftar pemilih terus disantuni calon bertanding. Di DUN Lengging, calon Barisan Nasional Muhammad Asnah Amin mengambil pendekatan memberi penerangan mengenai agenda kerajaan perpaduan yang akan dibawa dan dilaksana di kawasan berkenaan. Kita akan membawa agenda kerajaan perpaduan ke dalam DUN Lengging ni. So apa saja aspirasi-aspirasi daripada kerajaan perpaduan daripada Putrajaya, contohnya berkenaan dengan bantuan pendidikan, bantuan makanan. Semalam ada Perdana Menteri berkatakan tentang bantuan-bantuan untuk B40. Itulah yang kita akan bawa ke Lengging ni, kita terangkan untuk sama-sama penduduk Lengging ni dapat merasai apa saja yang subsidi-subsidi di bawah kerajaan perpaduan. Beliau terdahulu turun padang di Kampung Dacing Tengah, Seremban. Sementara itu, calon PN Muhammad Fadli Cik Mi bertemu peniaga dan penduduk di Pekan Ulu Beranang, Lengging. DUN Lengging menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Muhammad Asnah, Muhammad Fadli dan calon bebas Zul Azki Mat Sulub. Melaka optimis mampu peroleh pelaburan berjumlah 7.6 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini. Ia mengatasi sasaran awal sebanyak 5 bilion ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata setakat ini Melaka menerima hampir 6 bilion ringgit. Beliau yakin bakinya mampu dicapai hasil pelaburan dari China dan Jerman selepas ini. Pihaknya turut menggalakkan penyertaan pihak swasta untuk menerima pelaburan berkualiti. Ya, kita bersasarkan memang setiap tahun Melaka 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit ini telah pun kita capai dengan pelaburan yang dibawa oleh Texas Instruments. Kita tunggu lagi dalam 2.6 bilion pelabur-pelabur dari Jerman dan China. Menjelang hujung tahun ini akan kita lengkapkan 7.6 bilion. Beliau ditemui di Kompleks Seri Negeri Air Keruh. Jun lalu, Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz memaklumkan Texas Instruments melabur sebanyak 14.6 bilion ringgit untuk mengembangkan operasinya di Kuala Lumpur dan Melaka. Pengeluaran di kedua-dua lokasi tersebut dijangka bermula seawal 2025. Perbicaraan kes pecah amanah Yayasan Akal Budi, bekas Setiausaha Eksekutif Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memberitahu mahkamah beliau tidak pernah diarahkan membayar insurans kenderaan, cukai jalan serta kad kredit peribadi menggunakan dana yayasan. Datuk Rusiah Osman berkata sepanjang bertugas sebagai Setiausaha Eksekutif kepada Datuk Seri Ahmad Zahid dari 1994 hingga 2011, beliau membuat kesemua bayaran itu menggunakan cek Maybank peribadi majikan. Pembayaran bil kad kredit Datin Seri Hamidah Khamis juga menggunakan cek peribadi Datuk Seri Ahmad Zahid. Saksi pembelaan ketujuh itu berkata cek Yayasan Akal Budi pula digunakan untuk aktiviti-aktiviti kebajikan, antaranya memberi sumbangan kepada masjid. Pembicaraan bersambung 7 Ogos ini. Menjelang perlumbaan MotoGP Grand Prix Malaysia pada November ini, pelumba Moto2 negara Kasma Daniel Kasmayuddin berharap dapat diberikan kepercayaan sekali lagi untuk meraih slot wildcard pada perlumbaan tersebut. Saya ada dengar-dengar juga yang ada buat wildcard punya race lagi untuk tim Petronas. Saya
mengharapkan juga saya dapat lagi wildcard di Sepang, kerana itu adalah satu orang cakap dream lah untuk berlumba di hadapan fans-fans di Malaysia dan terutama sekali di Sepang. Kalau diberikan peluang untuk berlumba di Sepang untuk wildcard, insyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik dibandingkan tahun lepas. Pada edisi tahun lalu, Kasmar Daniel diberikan slot wildcard pada aksi Grand Prix Malaysia di litar antarabangsa Sepang SIC yang menyaksikannya menamatkan saingan di tempat ke-19. Beliau yang turut dikenali sebagai Dragon Boy melakukan penampilan sementara pada saingan Moto2 musim ini bersama Yamaha VR46 Team sebagai pelumba gantian kepada Kota Nozane pada Grand Prix Itali dan Jerman Jun lalu. Dalam pada itu, Kasmar Daniel yang kini beraksi bersama pasukan Yamaha Gen BLU Racing Team Asian mahu menamatkan kempen Asia Road Racing Championship ARRC 2023 dalam kelompok 3 terbaik. Kita ada buat sedikit perubahan dengan motosikal dan di Jepun memang kita dapat fight dengan mereka. So bagi saya untuk di Mandalika, saya akan try untuk carry on macam kat Jepun dan saya akan cuba usaha untuk podium. Susulan isu melibatkan Datuk Misbun Siddiq dan Persatuan Badminton Malaysia BAM, legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei berharap kemelut di antara dua pihak tersebut dapat diselesaikan segera secara baik. Dalam masa sama, beliau juga ingin melihat Datuk Misbun kembali menggalas tugas sebagai pengarah kejurulatihan persorangan remaja ABM hingga hujung tahun ini. Tengok fair in everyone. Ya. PBA akan buat yang terbaik untuk atlet kita and also all the coaches. And saya harap ini benda akan selesai cepat mungkin. Saya rasa memang sekarang social media kan, and semua orang akan pressure ini barang, tapi saya harap ini bukan isu yang besar, kita akan settle yang cepat mungkin. Tapi untuk badminton ini memang first sport, tak kisah kita badminton akan sikit jadi isu, kita akan pakai yang besar. Presiden BAM Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria semalam melangkaui keputusan dibuat jawatan kuasa khas baru-baru ini dan kembali menawarkan kontrak kepada Datuk Misbun sebagai pengarah kejurulatihan perseorangan remaja ABM sehingga hujung tahun ini. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Saya Suhil Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.